السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرم والمحترم أصحاب الفضيلة, tuan-tuan imam, pegawai syara, tuan pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah, mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, bala, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut, insya-Allah. Dan kita doa juga kepada saudara mara kita di Palestin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keselamatan, perlindungan dan kemenangan kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Israel dan pakatan-pakatan serta sesiapa sahaja yang menyokongnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi hadis kita surat 13, betul? Surat 13 bawah ni. Masih lagi dalam bab memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran, ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran, fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan jenazah dua orang syahid dalam perang Uhud. Kemudian bertanya, siapa yang lebih banyak menghafal Quran antara keduanya? Maka apabila ditunjukkan kepada salah seorang daripada mereka, baginda mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Cerita apa, tuan-tuan? Cerita kemuliaan orang yang menjadi penghafal Quran. Dalam satu peristiwa, nama dia Perang Uhud. Perang Uhud ni peristiwa besar yang berlaku dalam Islam, di mana peristiwa ini perang Nabi dengan jumlah tentera yang tidak ramai lawan orang kafir jumlah ramai. Nabi jumlah tak ramai, orang kafir jumlahnya ramai. Ramai betul. Dalam keadaan tujuan mereka nak mengadakan perang ini, nak balas dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kekalahan teruk mereka dalam perang Badar. Ni orang kafir. Dalam suasana itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpul para sahabat, kumpul orang-orang Madinah nak mempertahankan Madinah daripada serangan daripada orang kafir Quraisy. Di awal pada peperangan itu sahaja, sebahagian daripada orang-orang Madinah yang terdiri daripada kumpulan munafik
orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada hari bergeraknya tentera, tiba-tiba mereka tarik sokongan. Cerita tarik sokongan ni bukan baru, daripada zaman Nabi dah ada. Jadi tuan-tuan jangan pelik lah kalau muslim-muslim tarik sokongan ni. Di zaman Nabi pun ada tarik-tarik sokongan ni. Sekumpulan daripada orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang janji dengan Nabi, yang bersumpah dengan Nabi bahawa kalau sekiranya peperangan atau perserangan ini datang kepada Madinah, maka mereka akan bersama mempertahankan Madinah. Tanpa melihat latar belakang agama apa, tanpa melihat bangsa apa, tetapi kalau Madinah attack, Madinah yang di-attack, Madinah yang diserang, maka mereka akan bersepakat bersama mempertahankan Madinah. Dalam perjalanan ketika mana Nabi SAW nak pergi perang dengan tentera yang lebih kurang dalam 1,000 lebih tentera pada ketika itu, tiba-tiba sebahagian daripada orang-orang yang menjadi tentera ketika itu tarik sokongan. Dan tarik itu bukan sikit tuan-tuan, bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 3-4 orang yang tarik. Hampir 300 orang lebih yang tarik sokongan kepada Nabi SAW, menyebabkan tentera Islam pada ketika itu bilangannya tak ramai. Jadi daripada 1,000 tinggal 700. Nak lawan orang kafir ribuan, ramai bilangan. Dahlah ramai bilangan, kelengkapan tentera cukup. Orang Islam maklumlah tuan-tuan, negara baru, kerajaan baru, dalam keadaan baru peristiwa-peristiwa perang sebelumnya. Maka tentulah kekuatan ekonomi tidak berapa kuat untuk melengkapkan tentera dengan senjata yang lengkap. Tapi sahabat dengan bilangan sikit lari balik je tuan-tuan. Sahabat berunding tak dengan orang kafir untuk membatalkan perang? Tidak. Peperangan tetap berlaku. Walaupun perang Uhud itu mempunyai banyak tafsiran. Ada yang kata Islam menang pada hakikat. Ada yang kata orang kafir hanya menang kerana berjaya membunuh Hamzah pada ketika itu. Berlakulah banyak konflik ataupun banyak peristiwa-peristiwa dalam peristiwa perang Uhud itu. Maka lepas siap perang tuan-tuan, lepas siap perang, maka dihimpunkan orang-orang syuhada, orang-orang yang gugur syahid dalam perang tersebut. Kalau mati biasa pun tuan-tuan, kalau sahabat yang mati dan dia mati biasa, sahabat itu dah mulia dah sahabat. Tapi ini pula tuan-tuan, mati dalam perang, mati syahid, mati yang dirindui oleh semua orang, termasuk kita. Baik itu kita doa lepas sembahyang. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Kita doa kan. Wa amitna bimautis syuhada. Ya Allah, jadikan hidup kami tawaduk kehidupan kami, sederhana kehidupan kami. Allahumma ahyina, hidup kami bihayatil ulama, kehidupan kami macam hidup ulama. Hidup ulama ni apa tuan-tuan? Sederhana, hanya apa? Fokus dengan ilmu, fokus dengan ibadat, fokus dengan masyarakat. Sederhana hidup. Hidup ni nak sederhana. Kami tak nak keterlaluan. Kami nak hidup kami ada ilmu, kami cari ilmu, kami boleh kongsi ilmu dengan orang dan kami beramal dengan ilmu yang kami ada. Kami nak macam tu ya Allah. Kemudian sambungan doa itu apa? Wa amitna, atau ada kata wa mautana, wa amitna bimautis syuhada. Dan kami nak, kalaulah engkau takdirkan sampai saat mati kami tak nak mati biasa, kami nak mati kami dimuliakan oleh engkau ya Allah, sebagaimana mati syahid. Terus pas mayat. Sebab apa tuan-tuan? Mati syahid ini mati yang cukup mulia. Selepas kematian Nabi, maksudnya selain daripada Nabi, maka mati syahidlah mati yang paling baik yang didambakan oleh semua orang. Ni cerita orang mati syahid. Tentulah matinya hebat dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah sama sekali kamu menyebut mereka yang mati di jalan Allah itu sebagai mati. Tuhan kata dalam Quran, bal ahya'un, dan yang sebenarnya mereka hidup di sisi Allah.
Bal ahya'un walakin la tash'urun, dan dikurniakan nikmat-nikmat yang sepatutnya. Itu dia orang yang mati syahid ini. Maka Nabi SAW diletakkan ada dua jenazah. Ada dua mayat orang yang mati syahid dalam perang Uhud itu. Mati syahid nak dikebumikan. Bila mana nak dikebumikan, nak tanam mana dulu? Ni tuan-tuan, bayangkan sahabat ni, Nabi ni tuan-tuan, nak tanam ni pun tengok siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih tinggi kedudukan. Nak tanam pun, siapa yang didahulukan itu, yang didahulukan, diletak di yang lahan itu. Kalau ada dua orang yang mati syahid, yang didahulukan itu mesti ada lebih dia daripada yang seorang lagi. Sampai begitu agama. Maka apa indikator yang Nabi nak letak? Siapa dulu? Maka Nabi kata apa? Nabi tanya sahabat, siapa di antara kedua ini yang banyak hafalan Quran? Dua-dua ni hafal Quran, dua-dua ni mati syahid. Tapi Nabi tanya di antara dua ni, siapa yang lebih banyak? Maka ditunjukkan kepada Nabi salah seorang daripada keduanya. Maka Nabi kata apa? Bawa dia dulu kita ke bumi. Bayangkan tuan-tuan, begitu mulianya orang hafal Quran, walaupun orang tu dah mati syahid. Nabi ambil satu pertimbangan orang yang menghafal Quran, yang banyak dekat dengan Quran, dia didahulukan, dia lebih diafdalkan, dia lebih diutamakan. Itu dia. Mulia dan tingginya orang-orang yang mulutnya membaca kalam-kalam Allah. Mulianya orang yang dalam hatinya kalam Allah berada di dalamnya. Bermakna apa tuan-tuan? Kedudukan orang itu lebih tinggi di antara keduanya. Itu dia nak sebut. Kenapa? Kerana dimuliakan Allah Ta'ala orang itu dengan Al-Quran. Jadi kita nak mati syahid, memang kita nak, tapi chances tak tahu ada tidak. Ada macam kita lah nak mati syahid. Jalan mana? Jalan mana kita? Bunyi mercun pun melatah dah. Belum kata bunyi mercun. Ini musim raya ni tak? Raya. Kejap-kejap bunyi bunga api, kejap-kejap bunyi bunga api. Baru bunyi bunga api melatah, mengalahkan gempa bumi. Baru bunyi bunga api. Apa lagi bunyi meletup mortar perang. Apa lagi kalau bunyi meletup peluru pandu. Itu memang bukan lain-lain itulah tuan-tuan. Baik tu ada pernah saya tanya orang, askar pencin. Ada pangkat lah. Pangkat banyak pergi banyak pergi turun lapangan ni, maknanya banyak operasi. Bukan tuan-tuan lah, tak ada kat sini orang tu, otak tu tak ada di sini. Saya tanya dia kata, Tuan Haji, selama Haji jadi tentera, turun operasi, kalau tengok dia punya batch ni bukan main banyak ni, rencana ni banyak, maknanya banyak operasi ni. Berapa ramai Haji tembak orang? Tak ada tadi. Tak ada. Makna dia apa? Saya kata, pernah tak berdepan dengan musuh? Pernah? Dia kata, bila berdepan dengan musuh, tembak macam mana? Hayunya senapang tu, mana kena-kena lah. Dia kata, tak ada lah kata orang yang macam kita tengok dalam perang tu, yang duduk betul-betul fokus sharpshooter, tak ada. Dia kata, kalau dengar bunyi meletup, kita pun meletup sama. Hala je mana kena je. Kata dia. Itu dia lah, tak tahu lah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan pun ramai juga sekat-sekat saya ni bekas-bekas tentera. Jadi apa tuan-tuan? Kita ni nak sebut, kalau orang yang memang well trained, dengan tentera pun, hentam saja, ada waktunya, dan semualah sebahagian mungkin ataupun orang yang ada pengalaman macam itu. Apatah lagi kita yang macam ni, yang tak pernah pegang senapang pun. Yang kalau diceraikan senapang itu suruh pasang, lagi kelang kabut ni. Lagi tak reti. Nak tarik pistol tu nak masuk, nak lock peluru pun tak reti. Nak suruh mati syahid dengan cara perang. Oh, berat nampak, berat. Berat nampaknya. Berat dan jauh. Jadi tuan-tuan, satu lagi kemuliaan yang boleh dicapai, yang tidak memerlukan kerja yang berat, yang tak memerlukan tenaga yang banyak, iaitu apa? Menjadi orang yang tarik dengan Quran. Menjadi orang yang dekat dengan Quran. Menjadi orang yang lazim dengan Quran. Dan semua orang, tanpa kecuali, boleh berada dalam keadaan itu.
Kalau kita baca tak lancar, cari jalan. Dia tak lancar ni bukan masalah apa. Tak lancar ni bukan sebab tak kerti baca, sebab jarang baca. Itu masalah ni. Saya baca Quran ni ustaz merangkak-rangkak sikit. Merangkak tu pasal apa? Pasal jarang baca. Jarang baca. Kalau dah selalu macam kita bawa, tuan-tuan ingat tak tuan-tuan mula-mula bawa kereta dapat lesen ni. Tapi tuan-tuan zaman tuan-tuan ni zaman lamanya. Kereta pun tak banyak dulu zaman tu. Zaman mula-mula kita dapat lesen, lepas tes JPJ kata dulu tunggu nak keluar lesen. Oh, bawa kereta tuan-tuan, steering pegang dua tangan. Bersungguh tak? Ramai saya macam tu. Masuk simpang. Ada kita masuk simpang macam mana? Tolak tarik. Oh, masuk simpang. Oh, punya sopan tuan-tuan. Punya sopan. Sampai dekat traffic light yang ada counting number tu. Padahal ada 9 lagi. Kita daripada jauh nampak 9. Kita dah mula perlahan dah kenderaan. Masa mula-mula dapat lesen. Sekarang tuan-tuan masuk simpang pakai tolak tarik lagi ke steering. Begini steering kita pusing tangan. Sebab apa? Sebab dah pro. Kadang-kadang sebelah tangan ni pegang. Ada saya tengok orang bawa kereta, 2 jari dia tolak steering. 2 jari dia tolak steering. Lagi bawa. Tangan sebelah lagi buat apa? Handphone. Kadang depan tak tengok handphone dia tengok. Selamat dia tuan-tuan. Punya pro-nya, makna dah biasa. Maknanya. Walaupun itu salah sebenarnya. Tuan-tuan buat begitu kena lah tuan-tuan. Salah. Tapi nak sebut apa? Pro. Ada. Bawa kereta. Dulu mana ada kereta auto, kereta manual. Nak jalankan kereta tu gear 1. Berapa kali mampu kita? Tak kerti main kelas. Cuma dah biasa tengok. Oh, semua saja. Sama juga Quran. Mula-mula baca Quran, tergayak-gayak. Itu wajib, itu biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari-hari dia baca. 10 hari, 20 hari. Percayalah. Daripada merangkak, dia pergi berjalan. Daripada berjalan, akhirnya berlari. Sampai satu masa, dia bukan berlari lagi. Dia berlari cut. Dengan syarat, selalu baca Quran. Itu dia. Kemuliaan ni apa tuan-tuan? Orang yang mati syahid pun, Nabi memilih orang yang lebih Qurannya untuk didahulukan ketika mana nak dikubumikan 2 orang yang mati syahid. Itu dia. Hebatnya orang yang hafal Quran, orang yang banyak dengan Quran ni tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, Inna Allah Azza wa Jalla qala, Man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, Man adha li waliyan, siapa yang menyakiti wali-wali aku, ataupun siapa yang menyakiti waliku, faqad adhantuhu bil harb, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Kata Nabi apa? Allah Ta'ala sebut, siapa yang sakiti wali Nabi, wali Allah. Siapa dia wali Allah ni tuan-tuan? Siapa dia wali Allah? Yang disebut wali Allah itu siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang membantu agama Allah. Itu wali Allah. Nak jadi orang bertakwa, dia tak mungkin boleh menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak bersama dengan Quran. Mana boleh? Sebab itu saya pernah sebut dengan tuan-tuan, takwa ni apa? Apa takwa? Takwa bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Apa takwa? Ni yang letih ni. Apa takwa ni tuan-tuan? Takwa bahasa Arab. Bahasa Melayu mudah faham? Setiap minggu telinga kita dengar, ittaqullah. Takwa pada Allah. Apa dia takwa pada Allah itu? Saya nak tengok mulut tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak cakap kuat pun tak apa. Saya boleh baca mulut lah. Apa takwa? Okey, takut. Takut Allah. Ni tak boleh tidak, tuan-tuan kena tahu. Maksud takwa ni. Baik itu pada setiap minggu hari Jumaat, imam kata apa?
Ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Apa dia takut Allah pula? Takwa maksud dia takut Allah. Bagaimana cara nak kata orang itu takut Allah? Dia ada beberapa ciri. Salah satu daripada ciri dia apa tuan-tuan? Yang disebut oleh Sayyidina Ali ada 4. Salah satu daripada ciri itu apa? Wal amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 dah. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan 4 ciri takwa ni. Salah satu daripada ciri bertakwa kata Sayyidina Ali apa? Wal amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran akan-akannya. Maka nak beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Bagaimana kita nak mendapatnya? Mesti dengan baca Quran. Orang bertakwa, dia tak mungkin jadi bertakwa pada Allah kalau dia tidak membaca Quran. Dia mesti baca Quran. Mesti baca Quran. Ingat tu tuan-tuan. Tak payah ceritalah takut Tuhan. Kalau Quran tak buka, bohonglah orang ni. Kalau mulut dia satu hari tak ada membaca kalam-kalam Allah, kitab-kitab Allah, tiba-tiba dia kata dia orang bertakwa. Jangan sebut macam tu, buat malu je. Orang bertakwa pada Allah, mulut dia membaca Al-Quran. Dia berzikir kepada Allah. Dan di antara jalan zikir dia adalah membaca Al-Quran. Sebab itu sahabat Nabi, kita baca dalam kitab bagaimana sahabat Nabi baca Quran sampai menangis, ada yang sampai pingsan. Dalam kitab Adilun Nasaih wal Wasiyatul Iman, pesan agama, wasiat iman, menceritakan bagaimana ada sahabat-sahabat tertentu yang tak boleh tidur malam, baca Quran. Baca Quran, menangis, takut-takut ayat itu turun atas dia dan kena dia. Oh, nampak tuan-tuan? Padahal ayat Quran ini umum, peringatan daripada Allah untuk semua orang. Tapi ada sahabat yang dia baca Quran, dia kata jangan-jangan Tuhan turunkan ayat ini sebenarnya untuk aku. Tuhan nak tegur tu. Dia rasa macam itu. Sehingga ada sahabat yang mengulang ayat yang sama sepanjang malam. Ni dia tuan-tuan. Siapa yang nak cari jalan untuk takut Allah, nak cari jalan bertakwa pada Allah, tempat yang paling baik adalah mencari jalan dengan Al-Quran. Baca Quran, baca Quran. Bila dah baca Quran, kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Maka apa nak buat? Tadabbur, kaji, faham makna Quran. Baru dia datang pedoman. Baru dia datang manfaat. Kalau baca Quran tak faham, dapat pahala dah? Dapat. Mana dapat pahala baca Quran? Dapat. Tapi kalau kita baca, kita memahami, kita ambil pengajaran, maka pahalanya tentu lebih. Dan bila kita beramal pula, tentu ada pahala dengan amalan daripada Al-Quran tersebut. Maka, kenalah tuan-tuan. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan, daripada dulu sampai hari ini, boleh katakan setiap kali kuliah, saya ulang benda sama. Saya kata apa? Jangan kita target baca Quran itu pada bilang-bilang yang tertentu sahaja. Tetapi target juga baca Quran itu dengan kita melihat maknanya. Tengok mana. Sekurang-kurang, surah-surah lazim yang dibaca oleh imam. Ayat-ayat biasa yang dibaca oleh imam, yang kita juga selalu baca. Tengoklah makna dia. Kalau tak boleh hafal secara keseluruhan, harfin bi harfin ataupun kalimah bil kalimah, dengar ayat itu kita boleh tahu makna dia apa secara keseluruhan. Okey dah. Setiap malam nak tidur baca Tabarak contohnya. Tabarakallazi 30 ayat baca. Takkan hanya baca saja. Kita tahu ada hadis Nabi yang menyebut fadilat membaca Tabarak. Kita tahu. Tetapi apakah maknanya kalau hanya baca tapi tidak memahami maknanya? Sedangkan kalau kita baca Tabarakallazi itu dengan kita memahami maknanya, oh, itu yang lekat kat hati kita tuan-tuan. Bila kita faham, baru seronok kita baca. Hari esok ada syak lagi nak baca. Lusa ada minat lagi nak ulang. Sehinggalah kalau kita tinggalkan bacaan itu, kita rasa problem kita ni. Apa dia? Sekarang kita baca Quran jemu sebab apa? Sebab kita macam baca benda tak faham. Tuan-tuan baca surat khabar Cina. Tuan-tuan baca surat khabar Cina. Mungkin ada yang reti cakap Mandarin kot, saya tak reti. Tuan-tuan kalau orang bagi tuan-tuan surat khabar Cina, tuan-tuan buka,
Tuan-tuan baca tu, tuan-tuan tengok gambar. Saya tanya tuan-tuan. Tengok gambar ya. Apa yang reti ya? Boleh teka tak gambar tu? Boleh dah teka kalau nampak kereta dalam gaung. Kita boleh tahu lah, oh ini accident. Tak payah baca pun tak apa, kita boleh tengok gambar, kita faham. Tapi kalau orang tanya kat mana? Kita pun tak tahu. Orang kata baca dalam tu. Apa nak baca? Orang kata tak reti. Maknanya dapat tak maklumat daripada surat gambar tu? Tak dapat. Dia tunjuk gambar kanak-kanak Palestin. Kita tahulah, oh ini perang antara Israel dengan Palestin. Tapi kalau orang tanya, apa cerita dalam surat gambar tu? Apa yang dia cerita dengan gambar tu? Tak ada, kita main teka-teka saja. Dapatlah maklumat sikit, dapatlah tahu sikit, tapi the real story, the real picture, kita tak tahu. Sebab kita tak faham. Lepas tu nak ulang balik tak baca surat gambar tu? Tak ada, dia tak faham nak ulang apa benda. Tak ada, nak ulang apa benda pasal tak faham. Maka Al-Quran pun macam itu. Supaya dia menjadi lekat kat hati kita, kita baca, kita faham. Puas dah cerita benda ni tuan-tuan, puas dah. Tuan-tuan pun mungkin dah puas dengar saya cakap benda ni. Tapi kita ambil tak? Kita buat tak? Kita tengok tak makna dia? Dalam surah Yasin, dalam buku Yasin. Sekarang bagusnya buku Yasin. Setiap ayat dia tulis makna kecil-kecil kat bawah, betul? Itulah tujuan dia. Kita dengan Yasin ni, tak boleh pisah. Tak boleh pisah kalau orang Melayu. Dengan Yasin ni tak boleh pisah. Orang mati baca Yasin, orang baru hidup baca Yasin, orang sakit baca Yasin, minta sembuh baca Yasin. Anak-anak perisa baca Yasin, masuk universiti baca Yasin, orang selamat baca Yasin. Orang lepas mati tahlil, 3 malam, 10 malam tu Yasin. Segala-gala Yasin, minta tolak bala Yasin. Segala benda. Ada nikmat Yasin, ada musibah Yasin. Punya hebat dengan Yasin. Sampai orang tua-tua sekarang, tak payah dah orang bagi buku Yasin. Angkat tangan, tak apa. Tunjuk dada, mana apa? Pergi kenuri tak, pergi kenuri. Orang ada akan buku Yasin bagi dia. Mana apa, tunjuk dia apa duduk dalam dada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah biasa baca Yasin. Tapi kalau kita tanya, apa cerita yang ada dalam surah Yasin? 83 ayat je, bukan banyak pun. Apa cerita yang ada? Cerita apa? Kenapa semua perkara kita baca Yasin? Kenapa ada satu hadis daripada Ma'al bin Yasar radhiyallahu anhu? Dia kata apa? Setiap benda ada hatinya. Maka Al-Quran jantungnya atau hatinya Yasin. Kenapa Ma'al bin Yasar meriwayatkan hadis yang Nabi sebut macam itu? Apa spesialnya Yasin sampai disebut sebagai Qalbul Quran? Apa spesialnya? Maka tengoklah makna dia. Tengoklah apa yang diceritakan dalam surah Yasin itu. Barulah kita faham. Adanya cerita lama. Adanya cerita yang sedang berlaku. Adanya cerita yang tak tercapai di akal kita. Di luar alam. Planet-planet. Ada cerita dalam Quran. Cerita bagaimana matahari dicerita dalam Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, sebagai contoh. Kemudian cerita bagaimana orang mati dibangkitkan daripada kubur. Qalu ya wailana man ba'athana, sebagai contoh. Kemudian cerita bila dah bangkit daripada kubur, Allah Ta'ala menyediakan nikmat syurga. Dan Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana orang-orang jahat diberi balasan buruk oleh Allah Ta'ala. Cerita yang menarik dalam surah Yasin itu patutlah disebut Qalbul Quran, hati Quran. Tapi kita tak faham. Jadi tak tahu apa sebab. Tak tahu apa sebab. Maka rugilah kita tu. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, man shalla subha fahuwa fi zimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi. Siapa yang mengerjakan solat subuh, maka dia berada dalam jagaan Allah. Maka Allah tidak akan menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya itu. Kata Nabi apa tuan-tuan? Siapa yang berada dalam, siapa yang menunaikan sembahyang subuh. Ini sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni Allah Ta'ala letak 2 rakaat. 2 rakaat. Dan di antara waktu yang
tidak panjang, waktunya tak panjang. Lebih kurang berapa? Kita masuk subuh sekarang 5.44 sampai masuk isyraq. Masuk je waktu syuruk, maka habislah subuh. Berpindah waktu. Waktunya tak panjang, lebih kurang 1 jam lebih sikit lah. Subuh. Waktunya lebih kurang macam maghrib juga. Dia tak panjang, dia bukan waktu yang panjang. Jadi waktu subuh ni tuan-tuan, apa bezanya dengan waktu maghrib? Waktunya, tempoh waktunya hampir sama, tak panjang. Tapi sembahyang subuh ni lebih parah. Sebab apa? Sebab dia duduk pada awal pagi. Sebab apa duduk awal pagi? Susah. Apa masalah duduk awal pagi ni? Masalah dia, orang nak meninggalkan sedapnya tidur itu bukan perkara yang dan bukan kerja yang mudah. Bukan perkara yang senang, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah biasa okey, yang tak biasa ni. Cuba kalau orang yang beralih, bukan beralih tempat tidurnya, dia beralih masa tidur. Beralih masa tidur. Kalau selisih 1 jam dia okey lagi. Tak percaya cuba kita pergi Mekah mula-mula, pergi umrah. Umrah tu selisih masa berapa jam tuan-tuan? Mekah dengan Saudi dengan Malaysia berapa jam? 5 jam. Selisih masa tu 5 jam. Makna dia apa? Kalau waktu isyak dia dekat sana pukul 8, 8.30. Waktu kita dekat sini 1.30. Sebab itu kita 2-3 hari pertama kita sampai di Mekah ataupun di Madinah, kita menunggu waktu isyak macam orang mabuk. Bergoyang-goyang langsung. Menunggu isyak. Bukan banyak isyak lagi. Menunggu isyak. Macam orang mabuk. Ke depan, belakang, tengah, tepi. Punya mengantuk lah. Sebab dekat tempat kita, kita tidur. Kita tidur. Kita tidur lagi. Betul? Selalunya macam itu. Saya pernah ada tempat yang saya pergi sampai selisih 7 jam. Tuan-tuan bayang. 7 jam. Ui, kat sana dah pagi. Kat sana baru petang. Kat sini dah pagi. Bayanglah macam mana kita nak apa ni, meshkan masa kita tu bukan senang. Bukan senang. Subuh ni tuan-tuan, subuh ni, kalaulah di tempat kita pun, orang payah nak bangun. Tengah sedap tidur. Orang kita lebih prefer untuk tidur lambat daripada bangun awal. Orang kita okey. Tidur lambat okey. Yang tak okey bangun awal. Tidur lambat tak apa. Biasa je tengok. Biasa tak tengok orang tidur. Orang tidur pukul 2 pagi. Biasa. Kita pun selalu kadang-kadang 2 pagi baru tidur. Tak boleh tidur. Orang tak boleh tidur. Dia ada penyakit tak boleh tidur. Dia panggil insomnia. Biasa dengar penyakit tak boleh tidur ni tuan-tuan. Biasa. Tapi penyakit yang ada biasa dengar orang tak boleh tidur tu biasa. Tapi penyakit tak boleh bangun pagi. Oh. Lagi biasa. Penyakit tak boleh bangun pagi. Tak boleh tidur ni tuan-tuan. Ramai orang kena tak boleh tidur. Cuma nak bangun pagi dia jadi masalah. Jadi sembahyang subuh ini adalah waktu-waktu yang cukup mujahadah semua. Nak bangun tidur. Sekarang subuh pula awal. Pernah kita subuh sampai 6 subuh. Sekarang subuh 5.44. 5.44 tu dah masuk subuh. Kalau kita yang jenis tuan-tuan ni pergi masjid. 5.44 kalau baru bangun, jawab sembahyang kat rumah. Nak pergi masjid, tak boleh bangun 5.44. Pukul 5 dah kena bangun. Pukul 5 dah kena bangun. Kalau saya nak datang tempat tuan-tuan, pukul 5 tu dah kena siap. Ayang, subuh awal jam. Subuh awal. Maka sebab itu, banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang yang sembahyang subuh. Ada satu hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? Siapa yang mengerjakan sembahyang isyak secara berjemaah, Allah Ta'ala beri pahala pada dia seolah-olah dia beribadat separuh malam. Siapa yang mengerjakan sembahyang subuh secara berjemaah, kata Nabi, Allah Ta'ala beri pahala pada dia seolah-olah dia mengerjakan ibadat sepanjang malam. Itu dia. Hebatnya orang yang menjaga sembahyang subuh, dan lebih hebat lagi kalau orang yang menjaga sembahyang subuh itu dengan jemaah. Maka kata Nabi apa? Siapa yang mengerjakan sembahyang subuh, dia berada dalam jagaan Allah. Maka Allah tidak menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya. Apa nak cerita dalam hadis ni berkait dengan Quran? Nak cerita apa tuan-tuan? Kalau sembahyang subuh itu apa? Dijaga perintah Allah.
Orang yang menjaga perintah Allah, yang melakukan suruhan Allah, Allah Ta'ala akan memastikan tidak ada perkara yang tidak baik berlaku atas dia. Termasuklah apa bentuk hukuman, apa bentuk bala, apa bentuk musibah, Allah Ta'ala pelihara. Kalau jaga sembahyang subuh pun Tuhan pelihara. Sebab apa? Orang ni orang baik. Orang ni jaga Tuhan. Orang ni jaga perintah Allah. Maka ulama kata, begitulah orang yang menjaga Quran. Dia jaga Quran. Quran itu kalam Allah, dia jaga. Jaga tu mana dia apa? Dia bela elok dalam diri dia. Orang ini juga orang yang dijamin selamatnya, pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Baik tu saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Orang-orang tengok, cuba tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan ingat-ingatlah. Walaupun ini bukan dalil pun. Tetapi based on pengalaman. Based on pengalaman, berdasarkan pengalaman realiti yang kita jumpa. Saya tak tahu tuan-tuan. Selalunya tuan-tuan, guru-guru yang mengajar Quran, orang-orang yang kita sebut ustaz-ustaz yang memang hidup dia berbakti kepada orang dengan ilmu Quran, selalunya umur dia panjang. Saya biasa jumpa macam itu. Saya tak tahu dah tuan-tuan. Saya selalu jumpa umur panjang umur. Panjang umur dia tuan-tuan. Saya balik kampung. Jumpa satu orang tua. Orang tua ni, mak saya kata apa? Mak saya kecil dulu belajar Quran dengan dia. Mak kita pun tua dah. Pencin, mak saya dah pencin. Bila balik kampung, mak saya kata, ni dulu mengaji Quran belajar dengan dia, hidup sampai kali ni. Bayanglah tuan-tuan, punya panjang umur dia. Tu dia. Anak murid lain ramai dah mati, tapi cikgu tak mati. Panjang umur. Satu yang biasa kita jumpa. Yang kedua tuan-tuan, saya ingat dah dulu. Marhum datuk saya, dia kata apa? Dia kata, dia tengok, dia kata, ramai-ramai orang-orang yang mengajar Quran ni. Yang ada anak murid mengajar Quran dengan dia. Dia ustaz-ustaz kampung je. Cikgu-cikgu kampung mengajar di kampung-kampung. Bukan dia mengajar formal, kelas kuliah-kuliah, tidak. Orang-orang yang mengajar di rumah, di masjid, mengajar Quran macam itu. Pertama dia kata panjang umur. Tapi marhum datuk saya, dia kata satu lagi, dia kata pengalaman dia yang dia tengok. Selalunya orang yang mengajar Quran ni, lain daripada umur ni panjang, Allah Ta'ala pelihara akal dia tak nyanyi. Dia tak nyanyi. Sedangkan pada usia dia kadang-kadang ada kawan-kawan dia sama batch dengan dia tu nyanyi. Allah Ta'ala tarik sikit lah. Allah Ta'ala beri ujian sikit. Dia Alzheimer. Dia nyanyi. Dan dia kata apa? Selalunya guru-guru Quran ni panjang umur, dia tak nyanyuk, dan badan dia sihat. Walaupun dia tua, ialah uzur lah sikit kerana faktor usia dia. Tapi dia tak macam orang lain uzur dia. Orang lain dengan usia dia, baring dah, lay down dah. Dia tak. Dia boleh lagi pergi masjid, walaupun langkahnya mungkin perlahan. Kerana usia sampai 90 lebih. Tapi pasal orang-orang begini, dia biasa dengan Quran. Itu di antara, mungkin kita kata, apa kita sebut kurniaan Allah kepada orang yang menjadi ahli-ahli Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ni macam itu. Kita dengar tuan-tuan cerita-cerita ada orang yang jaga Quran, orang tua-tua. Yang punya tua, sampai kelopak mata pun tak boleh buka dah kerana tuanya ni. Tapi kerana dengan Quran, nak baca Quran ni, buat sengkang. Cari benda, buat sengkang mata supaya kelopak mata boleh terangkat ke atas. Untuk dia tengok Quran. Ni dia tuan-tuan, hebat orang yang bersebati jiwanya dengan Quran dan dia faham Quran itu. Dan Allah Ta'ala beri jaminan apa? Allah tidak menghukum sedikit pun orang-orang yang dengan sebab pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dua imam yang agung, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, turut meriwayatkan dengan mereka berkata, jika ulama bukan wali Allah, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai wali. Itu dia kata, ulama ni wali Allah. Ulama ni bukan hanya orang alim dalam ilmu fiqh. Orang yang alim dalam ilmu Quran juga dipanggil ulama. Sikit lagi. Imam Al-Hafiz Abu Qasim Ibnu Al-Askari, Ibnu Asakari berkata,
Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu ke arah keredaannya dan menjadikan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar. Sesungguhnya daging ulama adalah beracun dan kebiasaan Allah untuk menyingkap takbir orang yang mencela mereka itu merupakan sesuatu perkara yang dimaklumi. Siapa yang mengaibkan ulama dengan ucapan lidahnya, Allah Ta'ala menimpakan bala ke atasnya dengan mematikan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Artinya, oleh itu hendaklah mereka mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga. Jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kata Imam Al-Hafiz Abu Qasim, dia kata apa tuan-tuan? Ini cerita larangan menyakiti orang-orang alim. Larangan menyakiti ulama-ulama. Dalam apa lapangan pun, termasuklah ulama Al-Quran. Kata dia apa tuan-tuan? Daging ulama ini beracun. Dan kebiasaan Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mencela ulama. Ulama ni tuan-tuan, orang-orang alim ni, hebatnya mereka dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu yang sempurna, ilmu yang cukup. Dan Allah Ta'ala pelihara mereka itu. Kalaulah sekiranya mereka itu buat satu-satu keputusan dengan ilmu yang mereka ada, keputusan mereka betul, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka dua kebaikan. Pertama, kebaikan kerana buat keputusan yang betul. Yang kedua, kebaikan kerana ilmu yang mereka ada. Kerana perbuatan mereka membuat keputusan itu dan keputusan itu betul. Tetapi, kalau mereka buat satu keputusan, kemudian keputusan itu salah, maka Allah Ta'ala memberi mereka satu kebaikan dan mereka tidak dicatat dosa pada mereka. Sebab apa? Satu kebaikan itu kerana mereka telah membuat keputusan untuk kebanyakan orang. Itu dia orang alim. Orang alim dia beri pandangan dia betul, dapat dua kebaikan. Kalau dia beri pandangan dia tak betul, dia dapat satu kebaikan disebabkan dia memberi pandangan. Tiba-tiba kita yang kat bawah ni berbeza pandangan dengan ulama. Kita kutuk, kita buat karikatur. Saya minta maaf lah. Sebab itu selalu saya sebut dengan tuan-tuan, kita boleh berbeza ideologi, bezalah tak apa. Kita boleh berbeza ideologi apa? Politik. Berbezalah. Kita boleh berbeza daripada sudut tarikat yang kita pegang. Berbezalah. Kita boleh berbeza daripada pandangan yang kita pegang, daripada ulama yang kita ikut. Ulama ni keluar pandangan begini, ulama ni keluar pandangan begini. Kita pegang pandangan ulama yang kita pegang. Tak apa. Silakan. Tetapi untuk mencela ulama-ulama kerana perbezaan ideologi politik, nak mencela ulama-ulama kerana berbeza daripada ideologi tarikat yang kita pegang, berbeza mazhab sebagai contoh, kita kritik ulama, kritik bagi pandangan yang baik tidak mengapa, tapi kritik yang keterlaluan jangan. Kadang-kadang orang kita tuan-tuan, orang Islam lah terutamanya, kita apa ni, beyond the border lah, kita melepasi daripada apa yang sepatutnya. Kita selalu berbalah dalam soal politik. Sebagai contoh saya sebut, kita berbalah dalam soal politik. Kita bukan hanya berbeza ideologi, tetapi sampai tahap menghina, sehingga tahap mengaibkan, sehingga tahap mencerca, sehingga tahap kita memfitnah dan sebagainya, sehingga tidak dikawal langsung oleh agama seolah-olah. Kita keterlaluan dalam perkara itu tuan-tuan. Siapa yang kita nak sokong, nak dokong, silakan. Tetapi orang yang kita tak sokong, kita tak dokong, jangan kita aibkan dia. Jangan kita cerca dia. Terutama kalau sekiranya dia itu dalam kategori orang-orang alim dan ulama. Jangan. Kita takut apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bala ke atasnya dengan mematikan hatinya sebelum dia meninggal. Itu dia tuan-tuan. Mati hati ini apa tuan-tuan? Dia tak digerakkan hati dia untuk buat baik. Orang pergi masjid, dia tak syok, dia tak nak pergi, dia tak rasa apa, dan dia tak malu pun dia tak pergi masjid.
Rambut dah tak jumpa hitam. Orang macam kita cari uban. Mungkin tuan-tuan nak cari uban. Dia bukan cari uban, dia cari hitam. Maknanya putih dah rambut dia semua. Tak ada. Kalau dia cabut uban, meropak kepala dia. Kalau macam itu pun tuan-tuan, dengan usia dia, sebagai contoh, tak terbuka lagi untuk hadir majlis ilmu. Tak terbuka lagi hati untuk hadir ke masjid sembahyang jemaah. Dengan usia dia yang macam itu. Dan dia dah lihat macam-macam mata dunia. Ini di antara tanda-tanda Allah Ta'ala mematikan hati manusia itu. Sebab itu tuan-tuan, kata sebahagian ulama, bila kita tak pergi masjid, tiba-tiba kita rasa okey. Selalu pergi masjid, tiba-tiba ada hari kita tak pergi masjid, kemudian esok rasa tak pergi lagi, kemudian kita rasa, macam okey je. Tak rasa bersalah, tak pergi masjid, siap sembahyang subuh, tak pergi masjid. Lepas siap sembahyang subuh, start untuk pergi kedai minum atau canai, okey je. Minum pula dengan orang-orang masjid pula, dia mesti pula kawan dia. Kau dah habis sembahyang belum? Kat masjid. Dah habis kuliah belum? Dia tanya. Supaya dia boleh minum dengan kawan dia. Dia tunggu kawan dia habis kuliah. Ya, kalau ada yang macam tu, biar dia tunggu tuan-tuan malam. Pasal panjangkan sikit. Dia tak malu pun. Dia duduk dengan kita, dia tak pergi masjid. Dia tak malu. Dia rasa dia okey je. Tak apa. Dia tak rasa apa. Dia sepatutnya rasa lebih bimbang. Kalau dia datang perasaan macam itu tandanya Allah Ta'ala sedang mengapankan hati-hati dia. Sedang mematikan hati-hati. Itu dia tuan-tuan. Bila kita nak tidur malam, kita tak baca Quran, kita boleh tidur yang lena dan berdengkur pun. Jangan kita rasa senang. Jangan kita rasa tenang. Jangan rasa lapang diri. Kerana itu di antara tanda-tanda Allah Ta'ala mematikan hati-hati manusia. Nampak tuan-tuan? Takut tak? Takut. Sebab itu, jangan rasa syok bila kebaikan itu ditinggalkan. Jangan. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Orang yang suka mencerca ulama, menyakiti ulama, tak kira lah ulama Quran ke ataupun ulama apa-apa pun, maka Tuhan warning mereka, berjaga-jaga dan beringatlah. Jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab yang sakit tak terpuji. Hati-hati tuan-tuan. Sebab itu, kita boleh tidak bersetuju dengan pandangan ulama, tetapi ni, perangai label-label ni, saya cukup tak setuju. Label. Kalau tak berbeza ideologi politik, kita suka buat kelas pada ulama ni. Ni Wahabi, kita kata. Dia ketua Wahabi. Ini perangai ni. Perangai. Ni Wahabi. Suka-suka kita je. Kita tak pernah pun dengar pengajian dia. Kita tak pernah duduk pun dalam kuliah dia. Kita tak pernah berguru pun dengan dia. Satu dua pandangan dia yang berbeza sedikit dengan yang biasa kita dengar, Wahabi dia. Kalau dengar pula datang ustaz-ustaz daripada negara hujung utara contohnya. Tak boleh Wahabi. Tak boleh datang. Jangan dengar pandangan dia, itu Wahabi. Yang tuduh orang Wahabi, dia tuduh ulama Wahabi. Kita nak tanya dia. Wahabi tu apa makna dia? Tanya dia balik. Saya senang kalau orang suka-suka. Ustaz, bukankah orang ni Wahabi? Saya nak tanya, okey, apa ciri-ciri Wahabi? Tanya balik dia yang tuduh Wahabi, apa ciri Wahabi? Sehingga kamu boleh kata orang tu Wahabi, apa ciri-ciri yang kamu nampak ada pada orang tu? Apa? Yang kamu kata? Dia beri pandangan. Pandangan apa? Sembahyang subuh tak payah baca kunut. Itu yang kalau duduk banyak senang. Rajang ayo je. Itu je pertimbangan dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Label orang tu Wahabi. Orang ni sesat. Orang ni tak betul. Apa pertimbangan kita? Apa indikator? Apa kita punya piawaian kita menentukan orang itu Wahabi? Tak boleh macam itu. Jangan. Kalau dia beraliran yang tertentu pun tak apa. Dengan ilmu yang dia ada. Dia beri pandangan dengan ilmu yang dia ada. Kita tak nak terima pandangan dia. Tak apa. Tolaklah. Tapi untuk label dia, untuk cap dia, untuk doktrin orang supaya cakap dia macam itu bukan kita tuan-tuan. Sebab kita nak duduk di bawah kuku mereka pun, dengan ilmu yang mereka ada pun, kita bukan orang. Kita bukan orang. Sebab itu, bersikap lunaklah supaya kita tidak termasuk dalam kalangan-kalangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Habis kita bab ni. Mudah-mudahan panjang umur. Minggu depan kita masuk bab baru, iaitu bab 4, adab guru dan adab penuntut Al-Quran, insya-Allah. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardin wa fi kulli zaman yuharafu fiha al-islam warfa' rayat al-islam 'ala al-'alamin. Allahumma fa'al bi junudi Isra'il zalimin al-mu'tadin al-mutakabbirin wa asya'ihim wa nasirihim kama fa'ala bi ashabil fil bihaqqi qawlik tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.